لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Dan sesungguhnya Quran itu adalah tazkirah, peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahawa ada di antara kamu orang-orang yang mendustakan, yakni Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran itu menjadi suatu penyesalan bagi orang-orang kafir. Maksudnya menyesal di akhirat kerana semasa di dunia mereka tidak mahu beriman dengan Quran dan tak mahu mengikutinya. Apa di antara punca orang kafir tidak ikut Quran? Kita akan tengok nanti ada kaitannya dengan ayat dalam surah Al-Furqan. Sesungguhnya Quran itu adalah lahaqqul yakin, kebenaran yang sebenar-benarnya diyakini. Maka bertasbihlah, iaitu dengan memuji nama Tuhanmu yang Maha Agung. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Tazkirah, kalimah tazkirah. Tazkirah, mana-mana ayat yang kita jumpa dalam Quran apabila disebut tazkirah, dia sama dengan zikrun. Asalnya perkataan zikrun. Iaitu maknanya peringatan. Al-Quran ini adalah peringatan. Dia biasanya dia fokus kepada urusan yang berkenaan dengan alam akhirat. Antaranya kalau kita nak rujuk, kita boleh rujuk dalam surah Al-Muzammil contohnya. Dalam surah Al-Muzammil, muka surat berapa? Muka surat dalam juzuk yang ke-29 ni juga. Muka surat 574. Muka surat 574 bawah sekali ayat 19 tu. Inna hadhihi tazkirah. Inna hadhihi tazkirah. Sesungguhnya semua ayat-ayat Quran ini merujuk kepada apa yang Allah Ta'ala beritahu dalam ayat sebelumnya. Dalam surah yang sama, surah Al-Muzammil. Antaranya tentang balasan azab untuk orang-orang kafir bermula ayat berapa tu? Ayat 13. Keadaan yang berlaku di alam ni ketika kiamat, ayat 14. Diutuskan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutuskan kepada orang-orang di Mekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah diutuskan kepada Firaun itu seorang rasul, itu Nabi Musa. Maka Allah Ta'ala bertanya, bagaimana kamu dapat menjaga diri kamu pada hari kiamat nanti jika kamu masih kafir, sedangkan kesusahan di hari itu menjadikan anak-anak yang kecil beruban. Hari itu as-sama'u munfatirun bih, langit menjadi pecah kerana perintah daripada Allah dan adalah janji Allah itu pasti berlaku. Maka Allah Ta'ala sebut inna hadhihi tazkirah. Semua yang disebut dalam ayat-ayat tadi adalah tazkirah, peringatan. Peringatan. Kenapa disebut peringatan? Sebab sifat manusia ni mudah lupa. Manusia sifat dia mudah lupa. Adalah tidak tepat kalau dikatakan Melayu mudah lupa. Tu khusus sangat. Tak, bukan Melayu mudah lupa. Manusia mudah lupa. Manusia tak kira Melayu, bangsa apa sekalipun, perangai dia begitu. Dia mudah lupa. Maka untuk mengurangkan kadar kelupaannya, banyak perkara-perkara yang penting dalam Quran Allah Ta'ala sebut berulang kali sebagai tazkirah. Disebut berulang kali. Al-Quran itu sebagai zikrun. Baik. In huwa illa zikrun lil alamin. Dalam surah At-Takwir, itu kita dah baca surah At-Takwir. Quran ini adalah zikrun, peringatan bagi seluruh alam. Itu secara umum. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut Al-Quran itu adalah la tazkiratul lil muttaqin, peringatan bagi orang-orang bertakwa. Ini secara khusus. Secara khusus, secara umum. Nanti kita akan bincang lepas ni bila kita masuk kalimah takwa. Sebab dalam ayat ni ada 3 item yang kita nak tengok. Pertama Quran, tazkirah, takwa. Wa innahu dhamirhu Quran, tazkirah, peringatan. 2, yang ketiga lil muttaqin, orang bertakwa. Dia ada kaitan tu. Quran, tazkirah, takwa. Secara khusus tazkirah ni hanya bermanfaat untuk orang-orang yang bertakwa. Walaupun Quran tu secara umum untuk semua manusia. Al-Quran ni adalah untuk peringatan lil alamin. Dalam ayat pertama surah Al-Furqan, Tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nazira.
Boleh rujuk dalam surah Al-Furqan, ayat pertama surah Al-Furqan ni surah yang ke-25. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran. Furqan ni salah satu nama Quran. Furqan maknanya yang boleh membezakan antara yang hak dengan batil, antara salah dengan betul. Allah Ta'ala menurunkan Quran ke atas hambanya itu Nabi SAW supaya Quran ini menjadi nazira, peringatan, memberi amaran yang tegas kepada lil alamin, bukan setakat lil muttaqin, lil alamin, untuk alam seluruhnya. Itu secara umum. Okey, secara umum, tapi secara khusus untuk orang yang bertakwa. Baik, kita nak lihat antara perkataan lain yang datang dengan maksud tazkirah ialah mau'izah. Para jemaah ada pen, ada kertas, boleh tulis mau'izah, mim, waw, ain, dha, ta marbutah, ta bulat ada titik tu, mau'izah. Selain daripada kalimah tazkirah, Quran juga sebagai mau'izah. Apa dia mau'izah? Sebagai pemberi nasihat. Peringatan ini sebagai pemberi nasihat. Kita manusia mudah lupa. Maka untuk mengurangkan kadar kelupaan supaya kita sedar siapa kita, kenapa kita berada di sini, apa yang kita perlu buat semasa di dunia, maka datanglah Quran untuk mengingatkan kita, untuk menyedarkan kita dan untuk menasihati kita. Kita lihat ayat dalam surah Yunus, kalimah tazkirah juga dengan maksud mau'izah. Baik, itu pada ayat 58 surah Yunus, muka surat 215. Muka surat 215. Cari pada page muka surat 215. Ayat yang berbunyi ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun. Di situ ada perkataan mau'izah. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu mau'izah, suatu nasihat. Nasihat ini tazkirah, peringatan juga. Kalimah yang berbeza tetapi membawa kepada maksud yang sama dari sudut dia punya hadaf ataupun tujuan penggunaannya. Iaitu sesuatu yang didatangkan untuk mengingatkan manusia, untuk tegur manusia, untuk nasihat manusia, untuk kebaikan manusia. Maka Allah Ta'ala beritahu secara umum, ya ayyuhan nas, bukannya ya ayyuhallazina amanu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu mau'izatun, suatu nasihat daripada Tuhan kamu. Itu ayat-ayat Quran. Dan ayat ini adalah syifa'ul lima fis sudur, sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada kamu. Ini merujuk kepada penyakit jiwa manusia. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran tu sebagai tazkirah, sebagai zikrun dan sebagai mau'izah. Baik. Secara khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Cuma sekarang ni kita nak lihat, bila kita berada dalam program tadabbur ni, kita nak memikir macam mana selama ni kita hidup di dunia, sejauh mana Quran itu benar-benar menjadi tazkirah bagi kita. Apa perkara yang perlu kita beri keutamaan? Beri keutamaan untuk kita fokuskan supaya Quran ini benar-benar berfungsi sebagai tazkirah. Maka di sini kita nak tarik kepada satu perkataan yang disebut al-aulawiyat. Dr. Yusuf Qaradawi antara tokoh ulama masa kini yang mempopularkan penggunaan kalimah fiqhul aulawiyat. Fiqhu al-aulawiyat, memahami keutamaan. Antaranya dia ada menyebut, sebab dia ada tulis satu kitab yang khusus tentang fiqhu al-aulawiyah. Fiqh itu fiqh, memahami keutamaan. Dalam agama ni apa yang perlu kita utamakan? Yang firstnya apa, second apa dia, third apa dia, satu yang kedua, yang ketiga apa dia. Setiap sesuatu tu dia ada turutan dia. Maka yang lebih utama kita dahulukan, yang kurang utama kita kemudiankan. Baik, kembali kepada Quran sebagai tazkirah. Apa-apa yang Quran sebut secara kerap dan berulang kali, maka itu yang menjadi aulawiyah, keutamaan. Kata Yusuf Qaradawi, dia kata contohnya, perkara yang paling penting, paling utama dalam Quran mengingatkan manusia dengan akidah tauhid. Akidah tauhid. Sebab mana-mana Nabi dan Rasul, bila mereka berdakwah,
perkara sama yang mereka sebut kepada kaum mereka, iaitu ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, hendaklah kamu sembah Allah, hendaklah kamu beribadat kepada Allah, kerana tidak ada bagi kamu ilah, Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, ini Allah. Datang Nabi Nabi Nuh beritahu perkara yang sama kepada kaumnya. Kemudian datang Nabi Hud kepada kaumnya, kaum Ad, pun disebut perkara yang sama. Kemudian datang selepasnya Nabi Saleh kepada kaum Samud, pun perkara yang sama. Diutuskan Nabi Syuaib kepada penduduk Madian, pun dia sebut perkara yang sama. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi kisah Nabi itu disebut berulang kali, dan perkara yang sama diperingatkan oleh Nabi, mana inilah perkara yang perlu kita jadikan keutamaan sebagai tazkirah, bahawa dalam hidup kita, hubungan kita dengan Allah itu number wahid. Yang first utama sekali adalah kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Tu Quran nak ingatkan kepada kita. Sebelum pun saya dah sebut, bila 2-3 hari lepas, kemarin dulu ke? Kemarin dulu. Iaitu kita ni, walaupun kita di dunia ni ramai, kita dengan kawan kita, ahli keluarga kita, Quran mengingatkan kepada kita, suatu hari nanti kita akan datang bertemu dengan Allah secara bersendirian. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Itu saya dapat ayat dalam surah Maryam. Semua kamu, wahai manusia, akan datang bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan farda, seorang diri. Ayat ni dan ayat-ayat seumpamanya menjadi suatu tazkirah, peringatan bagi kita, supaya kita sedar, kita adalah, tak ada apa-apa kita ni. Bila kita mati esok, nanti kita dan keluarga kita orang tak ada apa-apa. Kita adalah kita. Masing-masing kena jaga diri sendiri dengan mempersiapkan bekal yang sewajarnya semasa di dunia. Kemudian antara keutamaan yang disebut dalam Quran yang perlu kita jadikan tazkirah ialah kisah Nabi-Nabi dan Rasul. Dalam banyak-banyak kisah Nabi dan Rasul dalam Quran, yang paling banyak disebut, yang paling kerap disebut berulang kali. Siapa di antara jemaah yang nak jawab soalan ni? Apakah kisah Nabi, apakah Nabi manakah yang paling banyak disebut dalam Quran? Kisah Nabi mana yang... Nabi Musa. Ya? Nabi Musa. Nabi Musa. Okey, betul-betul. Nabi Musa alaihi salam. Biasa orang Kelantan dia sebut Nabi Musa. Nabi Isa, Nabi Musa. Lebih tepatnya Nabi Musa. Nabi Musa, itulah kisah yang paling banyak disebut dalam Quran berulang kali. Dalam surah Baqarah adalah kisah Nabi Musa. Dalam surah An-Nisa pun ada sedikit, dalam juzuk yang ke-6. Kemudian dalam surah Al-Ma'idah pun banyak ada, dalam surah Al-A'raf pun ada. Maknanya banyaklah surah-surah dalam Quran banyak menyebut. Maknanya dari sudut aulawiyat, keutamaan, apa dia pengajaran dan peringatan yang kita boleh petik daripada kisah Nabi Musa, itu Allah Ta'ala nak beritahu akan berlaku pertembungan antara kebatilan dan kebenaran. Nabi Musa membawa suara kebenaran, seruan dakwah daripada Allah. Munculnya watak yang angkuh dan sombong seperti Fir'aun yang ada kuasa, ada harta, maka dia menggunakan kekuasaan dan hartanya untuk menolak kebenaran kerana sombong. Ini kisah ni diulang banyak kali dalam Quran. Walaqad sarrafna fi hadzal Quran liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Itu dalam surah Al-Isra. Dan kami sentiasa sarrafna, telah kami ulang-ulang dalam Quran. Ulang-ulang sebagai tazkirah, peringatan untuk kita. Supaya liyadhakkaru, supaya manusia ingat. Ingat, kita dah baca dah kisah tu. Aku baca dah tadi kisah Nabi Musa dalam surah Baqarah. Kemudian bila masuk surah berikutnya, jumpa lagi. Dalam surah Al-Ma'idah, surah yang keempat, Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, surah yang kelima. Jadi Allah Ta'ala sengaja beritahu, kami ulang-ulangkan dalam Quran kisah-kisah ini liyadzakkaru, supaya mereka ingat, supaya dijadikan tazkirah. Tetapi manusia-manusia yang kufur, kisah-kisah itu bukan mendekatkan mereka kepada Allah, tetapi menjadikan mereka itu nufura, semakin jauh dan semakin lari. Ini orang-orang yang degil lah. Peringatan yang tidak berbekas untuk hati mereka. Sebab itu secara khusus yang benar-benar terkesan, terpengaruh dan boleh membentuk pemikiran yang baik
kepribadian yang lurus ialah orang-orang yang bertakwa. Kerana mereka memilih hati yang bersedia untuk menerima ilmu Al-Quran, yang bersedia menjadikan Quran sebagai peringatan, yang mereka akan jadikan Quran sebagai panduan dan bimbingan untuk mereka. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak lihat satu ayat dalam surah Az-Zukhruf. Kalau ada Quran depan tu boleh buka muka surat 492. Muka surat 492. Ayat 36. Hari ni Ustaz Ahmad Rashdan tak ada bersama dengan kita untuk buat present. Tak apalah, masing-masing boleh buka Quran yang ada depan. Ayat yang berbunyi wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan sesiapa yang berpaling daripada mengingati Allah. Ya'shu ni kalau lihat dalam Mukhtasar fit Tafsir, ringkasan tafsir, dia kata wa man yanzuru nazara ghair mutamakkin fil Quran. Sesiapa yang melihat dengan pandangan yang tidak kemah. Kalau kata tak kemah ni mana tengok begitu ya. Bukannya sepenuh perhatian, bukannya sungguh-sungguh. Kalau tengok pun buat main-main ataupun kata tengok ujung-ujung mata aja. Bukannya kalau masuk dalam majlis ilmu pun duduk ujung-ujung, kalau dalam masjid lah, duduk ujung-ujung nyadar dinding, pejam mata sekejap, terlelap sekejap. Tu tak sungguh-sungguh. Kalau orang sungguh-sungguh ni dia dengar betul-betul, mungkin dia bawa pen kertas untuk tulis. Jadi begitulah kita dengan Quran. Kalau Quran tu kita tak fokus betul-betul, tak beri perhatian, maka dia tak mampu untuk menjadi tazkirah, peringatan bagi kita. Maka sesiapa yang ya'shu, bersikap begini terhadap Quran yang Allah Ta'ala sebut zikrir rahman, ingat kepada Allah. Termasuk Quran ni adalah suatu peringatan daripada Allah yang menjadikan kita ingat kepadanya dengan cara kita baca Quran dan kita mentadabbur ayatnya. Jadi orang yang bersikap begini, kami sediakan baginya syaitanan. Baik, sikap dia tadi yuwassiluhu ilal i'radi, menyebabkan dia sampai kepada tahap dia berpaling. Berpaling maknanya tak menghiraukan Quran, tak mempedulikan Al-Quran. Itu satu. Maka yu'aqabu, dihukum dia bitasliti syaitan, dengan penguasaan syaitan ke atasnya. Na'udzubillah. Kita kena ingat, ini suatu tazkirah untuk kita pada hari ini. Maknanya kita dengan Quran ni bukan bermusim. Ramai di antara kita ni dengan Quran dia lebih menyerlah pada bulan Ramadan. Bulan-bulan lain dia buat tak peduli sangat. Kita kena sentiasa menjaga hubungan kita dengan Quran. Kalau tidak akan dijadikan nuqayyid, kami jadikan syaitan dapat menguasainya, lalu mulazim lahu, syaitan itu sentiasa melaziminya. Melazim maknanya sentiasa ada bersama dengannya, seolah-olah tidak berenggang daripadanya, lalu yaziduhu fil riwayah, lalu menambahkan baginya kesesatan. Kemudian apa peranan syaitan bagi orang yang lupa dengan Quran? Sebab Quran ni peringatan bagi dia. Dia lupa sebab dalam Quran banyak disebut ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita tentang syaitan sebagai musuh kita. Al-Quran mengingatkan kepada kita, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Itu dia dalam ayat di awal surah Fatir. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh, maka jadikan dia sebagai musuh. Jangan dijadikan syaitan itu sebagai kawan. Itu peringatan. Cara kita nak bermusuh dengan Quran, apa-apa yang bercanggah dengan kehendak syaitan itu kita lawan. Syaitan dia nak kita buat perkara buruk, perkara keji, melanggar perintah Allah, tinggalkan suruhan Allah. Itu syaitan nak begitu. Kita nak belajar Quran, Quran kata syaitan kata tak payahlah. Kamu reti dah, kamu pandai dah, kamu tahu dah. Banyak lagi urusan lain lebih penting. Maka menyebabkan kita pun tak apalah macam tu, aku tak payah belajarlah. Sebenarnya belajar ni bukan sekadar untuk tahu apa yang kita belum tahu. Kita nak review balik. Kita nak baru semula. Kita nak tajdid, perbaharui apa yang telah kita ketahui supaya ianya terus segar dan kekal. Orang panggil segar malar, segar seumur. Seolah-olah perkara tu sentiasa hidup dalam jiwa dan minda kita. Baik.
Lalu syaitan itu menjadi qarin kerana orang itu berpaling daripada Quran dan melupakan tazkirah, peringatan dalam Quran. Maka Allah Ta'ala beritahu berikutnya, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya mereka itu, yakni syaitan-syaitan itu memalingkan mereka daripada jalan yang benar, padahal orang yang disesatkan oleh syaitan itu menyangka mereka mendapat petunjuk. Mereka menyangka mereka mendapat petunjuk, padahal mereka ni dah jauh disesatkan oleh syaitan. Sebab itu para jemaah yang dirahmati Allah, kita lihat di tempat kita, di Malaysia secara umum, di Kelantan secara khusus, kemunculan beberapa ajaran-ajaran sesat sebelum ni. Orang yang bawa ajaran sesat, cuba kita perhati dalam ajaran dia, ada tak dia mengajak pengikut dia untuk bersama dengan Quran? Tak ada, tak ada. Dia tak ada majlis untuk belajar Quran, untuk baca Quran, untuk tadabbur Quran, untuk tafsir Quran, tak ada. Sebab orang berada dalam petunjuk, dia punya indikator, petunjuk yang jelas ialah sejauh mana dekatnya orang itu dengan Quran. Sebab itu yang dibawa oleh Nabi SAW sebagai suatu amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda, iaitu menyampaikan ilmu Al-Quran. Baik, kita nak lihat berikutnya. Sebab di bawah tu ada ayat tentang wa innahu lazikrun laka. Quran ni adalah zikrun, tazkirah bagi kamu. Kemudian ayat 38, kita masih dalam surah Az-Zukhruf. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Sehingga apabila mereka datang kepada kami, apabila dia, orang yang leka di dunia kerana dilalaikan oleh syaitan, ditipu oleh syaitan, datang kepada kami, maknanya mereka ni dah berada di alam sanalah, alam akhirat nanti. Lalu mereka menyatakan penyesalan yang amat sangat. Kata mereka, ya laita baini ni. Allah Ta'ala ceritakan balik penyesalan. Penyesalan ni belum berlaku sebab kisah ni kisah di hari akhirat nanti. Tetapi Allah Ta'ala gambarkan seolah-olah ia dah berlaku. Kata mereka, ya laita baini wa bainak. Alangkah baiknya kalau antara aku dan kamu, wahai syaitan yang telah menyesatkan aku sehingga aku jauh daripada Quran, alangkah baik kalau aku dengan kamu ni bu'dal masyriqan, sejauh jarak antara dua timur, maksudnya antara timur dan barat. Masyriqan maknanya bainal masyriq wal maghrib. Maknanya kalaulah aku denganmu ni tak ada kaitan langsung. Tak ada kaitan langsung. Sebab fabi'sal qarin, kamu adalah seburuk-buruk teman. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Dan tidak bergunalah pada hari ini kerana kamu telah berbuat zalim, menzalimi diri kamu, dan kamu berada dalam azab secara musytarikun, bersama-sama. Maknanya orang yang disesatkan duduk dalam azab, syaitan yang menyesatkan manusia duduk dalam azab, sama-sama di azab, sama-sama sakit. Afa anta tusmi'us summa. Allah Ta'ala tanya, adakah engkau ya Muhammad dapat menjadikan mendengarnya orang-orang yang pekak? As-summa, pekak. Pekak ni jenis orang yang tidak mendengar. Maksud pekak di sini orang yang hati dia tertutup. Kita ni mendengar dua cara, mendengar dengan telinga, satu lagi mendengar dengan hati. Ada orang yang dia boleh mendengar dengan telinga, tetapi apa yang didengar setakat, kita kata kalau masuk lubang telinga kanan, keluar lubang telinga kiri. Kalau masuk lubang telinga kiri, keluar lubang telinga kanan. Tapi tidak sampai kepada dia punya jantung hati dia. Sebab hati dia tu dah pekak dah, tak boleh dengar. Jadi Allah Ta'ala tanya, adakah engkau yang Muhammad mampu untuk menjadikan orang yang sudah pekak, dia punya pendengaran dalamannya itu, au tahdil umya, atau engkau dapat memberi hidayah kepada orang yang buta. Juga merujuk pada buta mata hati, bukan buta mata kepala ni. Yang mereka ini kana fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntakimun. Sama ada kami matikan kamu, sama ada sebelum itu Nabi diwafatkan padahal masih ada yang belum dapat hidayah, ataupun kami menghukum mereka atas kesesatan mereka, ataupun kami perlihatkan
kepada kamu sebahagian daripada perkara yang kami janjikan kepada mereka, iaitu Nabi dapat melihat azab yang menimpa orang-orang yang kufur itu, kerana kami berkuasa untuk melakukan begitu. Maka akhirnya Allah Ta'ala berpesan, sebab tajuk kita masih tentang Quran, Quran sebagai tazkirah, fastamsik billadhi uhiya ilaik, maka berpeganglah sungguh-sungguh dengan apa yang telah diwahyukan kepada kamu. Ini berpeganglah dengan Al-Quran. Innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas jalan yang lurus, itu jalan yang benar, jalan agama Allah. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik, sesungguhnya Quran itu adalah suatu peringatan bagi kamu. Jadi sifat tazkirah, peringatan yang ada dalam Quran bukan setakat untuk kita, bukan setakat untuk orang bertakwa, nombor satu untuk Nabi sendiri. Al-Quran ini sebagai peringatan untuk Nabi sendiri. Allah Ta'ala sebut untuk Nabi sendiri. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Adapun manusia yang tidak menjadikan Quran sebagai tazkirah, yang melupakan Quran, wasaufa tus'alu, nanti kamu akan disoal, akan ditanya. Para jemaah, kita nak tengok di awal surah Taha. Awal surah Taha ni surah yang ke-20. Selepas surah Maryam. Dalam juzuk yang ke-16. Awal surah Taha. Kalau orang tu dia tak belajar Quran dengan berguru, nanti dia baca Taha. Huruf Ta dia baca Ta. Huruf Ha dia baca dengan Ha. Taha, Taha sungguh lah. Kalau orang Kelantan, Taha ni mana cetek. Tempat air yang Taha tu maknanya air yang tidak dalam. Kita kata bukan baca Taha. Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Quran ke atasmu ya Muhammad untuk litashqa, untuk menyusahkan kamu. Tashqa ni asalnya untuk menimbulkan kecelakaan. Quran bukan diturunkan untuk menyusahkan Nabi, untuk membebankan Nabi. Quran tak lain dan tak bukan adalah illa tazkirah. Lihat ayat yang ketiga surah Taha tu, ada perkataan tazkirah. Melainkan Quran ini sebagai tazkiratan liman yakhsha, sebagai suatu peringatan bagi sesiapa yang takut. Maksudnya yakhshallah. Al-Quran sebagai peringatan bagi sesiapa yang takut kepada Allah. Sama dengan ayat dari surah Al-Haqqah, tazkirah lil muttaqin. Quran sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Mana secara khusus, kalau orang tu tak ada sifat takut kan Allah, Quran tidak mampu untuk menjadi tazkirah bagi dia. Royaklah belah mana sekalipun, cerita tentang neraka pun tak rasa gerung, cerita tentang pahala tak teringin rasa nak, cerita tentang syurga pun tak terliun nak. Orang Kelantan kata tak degih, dek setara tu, tak pakai samir. Cerita neraka pun wak dek, wak tak erti, tidak rasa gerung, takut. Apabila diperingatkan kepada mereka dengan perkara-perkara sedemikian. Ini yang penting bila kita memiliki iman, kita meyakini syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kita kena bina iman kita, kena baca dia supaya dia hidup, supaya dia subur, melalui kita sentiasa belajar, menambahkan ilmu. Belajar ni ibadat. Kita ni bila sebut ibadat, kita nampak ibadat ni solat, sedekah, puasa, zikir, baca Quran, selawat. Sebenarnya belajar ni, menuntut ilmu ni adalah suatu ibadah. Di sisi Allah dikira ibadah. Bila kita belajar, kita dapat menambahkan ilmu, kita telah melaksanakan perintah yang Allah Ta'ala suruh kita lalui, iaitu proses kita kena belajar. Supaya dengan belajar tadi, ada yang perkara yang sebelum ni kita tak tahu, kita jadi tahu. Dan bila kita tahu, kita boleh upgrade atau boleh tingkatkan amalan kita. Dengan amalan tadi, dengan ilmu tadi, kita boleh menjaga iman kita supaya ianya sentiasa terpelihara. Dengan izin Allah, dengan kekuasaannya, maka kita kekal di atas jalan petunjuk. Jadi Quran ni sebagai peringatan bagi sesiapa yang takut kepada Allah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak terus kepada ayat berikutnya. Kalau kita nak main ayat tu saja, nak fokus pada tazkirah Quran, dan itu memang tak habislah, sebab tajuk ni sangat luas. Tajuk sangat luas. Saya di antara kitab yang saya suka baca ialah kitab At-Targhib wa Tarhib ni. Kalau para jemaah yang biasa ikut kuliah saya di Masjid Cekok. Masjid Cekok ni sebuah masjid kampung lah. Masjid kampung, jalan nak pergi ke Pekala Cepor tu, jalan kampung.
Banyak tahun dah saya mengajar di situ menggunakan kitab At-Targhib wa Tarhib. Targhib ni memberi galakan, tarhib memberi peringatan amaran. Koleksi hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Munziri. Cuma dalam kitab tu banyaklah campur, ada hadis yang sahih yang lemah, dan kita boleh menggunakan naskah yang ada tahqiq, antaranya ditahqiq disemak oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kemudian ada naskah lain Al-Muntaqa fi Targhib oleh Dr. Sukardawi sendiri. Ada satu bab yang disebut dalam tajuk yang kedua, Kitabus Sunnah. Ada hadis-hadis yang memberi peringatan kepada kita tentang Quran secara khusus. Antaranya hadis yang disebut oleh Al-Munziri di sini daripada Abi Syuraih Al-Khuzai. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Katanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kami dan dia berkata, "Alaisa tashhaduna alla ilaha illallah wa anni rasulullah?" Nabi tanya, bukankah kamu sudah bersaksi, kamu sudah memperakui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku ni adalah utusan Allah? Lalu para sahabat jawab, bala. Dia kaedah bahasa Arab, kalau soalan tu bermula dengan laisa, alaisa, dia kena jawab dengan bala. Tak boleh jawab na'am, ya. Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin, contohnya begitu. Jadi kita jawab bala, bahkan. Baik. Lalu Nabi pun jawab, Nabi kata, inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini tarafuhu biyadillah. Dia punya hujungnya di tangan Allah. Soalan gambarannya begitu. Kalau Quran ni kita gambarkan kalau macam tali lah, tali. Jadi hujung sana bersama dengan Allah. Hujung yang lain pula Nabi kata wa tarafuhu, hujung yang lain bi aidikum. Ini satu tamthilan nak menyatakan hubungan kita dengan Allah melalui Quran. Seperti kalau kita berpaut pada tali yang diikat pada tiang. Ni contohnya kalau berlaku banjir yang besar lah. Banjir besar, orang tu hanyut dalam air. Maka dilempar, dicampakkan tali untuk orang tu berpegang. Kemudian tali tu diikat pada tiang. Maka orang tu pun boleh mengharung air bah yang derah tadi, air yang kuat tadi, dengan dia berapak pada tali. Gambarnya begitu. Dia sudut gambarannya. Maka Nabi pesan, fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan. Maka hendaklah kamu berpegang dengan Al-Quran. Maksud berpegang, kena ikut sungguh-sungguh segala ajaran, segala nasihat, apa-apa yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Quran, kerana kamu tidak akan sesat. Nabi beri jaminan, fa innakum lan tadillu, kamu tidak akan sesat dan kamu tidak akan binasa selama-lamanya. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Cuma kita fahamlah Quran ni dia mari dalam bentuk banyak, kalau perkhabaran tu dia tidak jelas. Sebahagian tu kita kena rujuk kepada hadis-hadis Nabi yang mentafsirkan ayat Quran tu sendiri dalam bab hukum, dalam soal akidah, dalam soal yang berkaitan dengan perkhabaran hari kiamat. Quran cerita secara dalil yang bersifat ijmali. Maka untuk mengetahui lebih detail secara tafsili, kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi yang menghuraikannya. Kemudian satu lagi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar dalam daripada Ibni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, inna hadzal Quran syafi'un musyaffa'. Sesungguhnya Quran ini adalah pemberi syafaat yang dapat mensyafaatkan sesiapa yang layak untuk diberi syafaat untuknya lah. Antaranya orang yang hidup dia bersama dengan Quran, dia beramal dengan Quran. Manittaba'ahu qadahu ilal jannah. Sesiapa yang ikut Quran, maka Quran akan pandu dia, akan bimbing dia ke syurga. Wa man tarakahu aw a'rada anhu, sesiapa yang meninggalkannya atau berpaling daripadanya, zukha fi qafahu ilan nar, maka nescaya akan diseret ia pada bahagian mukanya. Qafa ni bahagian wajahnya ke neraka, maka diseret dia kalau dia berpaling daripada Al-Quran. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak pergi kepada ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala sedia mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang
berdusta. Maksud tahu di sini ialah kalau tak diuji pun memang Allah Ta'ala sedia mengetahui. Wa inna lanukin, kami yakin bahawa ada sebahagian kamu yang mendustakan Quran kerana kufran wa inadan, kerana kufur dan engkarnya ia. Antara punca kerana sombong. Kerana sombong. Yang kedua kerana terikut dengan teman yang sesat. Ini bahaya juga saing ni. Kelantan kata saing. Kita saing, kita berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang tidak dapat membantu kita dalam kehidupan beragama. Kita kata tak payahlah. Kita berkawan ni biarlah ada manfaat untuk kita akhirat nanti. Kita bersahabat di dunia dan bersahabat sehingga ke akhirat. Kita boleh tolong dia di dunia, dia boleh tolong kita, dan di akhirat pun insya-Allah dengan izin Allah pun begitu. Kita boleh tolong dia, dia tolong kita. Antaranya ialah kita boleh rujuk kisah tu dalam surah Al-Furqan. Orang-orang yang mendustakan Quran dengan sebab disesatkan oleh kawan dia. Punca dia tidak ikut Quran kerana kawan dia. Ni bahaya berkawan ni. Kita lah manusia ni, sebab manusia ni makhluk yang orang Arab kata madaniyun bit-tab'i, jenis makhluk yang hidup bersosial. Kita sehidup nak saing. Kalau kata nak saing, nak berkawan. Kita di tempat kerja kita, kalau pelajar-pelajar sekolah, dia ada kawan-kawan dari sekolah. Kita ke masjid, ada ahli jemaah yang kita kenali mereka dan menjadi kawan kita. Berkawan tu tak salah. Tapi kita kena bijak dalam memilih orang yang benar-benar kita boleh panggil kawan ni sebagai sahabat kita. Sebagai sahabat yang boleh saling tegur menegur, nasihat menasihati, boleh saling bantu-membantu. Sebab kita manusia tak boleh hidup bersendirian. Kita tak boleh hidup berseorang diri. Kita memerlukan kepada orang lain dan orang lain juga memerlukan kita. Baik. Kita nak lihat dalam surah Al-Furqan, iaitu pada ayat 27 dan 28. 27 hingga 29. Ini masih tentang Al-Quran lagi. Tapi ini bahagian kedua. Tadi bahagian pertama, Quran sebagai tazkirah bagi orang bertakwa. Ini Quran didustakan oleh orang-orang yang kufur tadilah. Itu pada ayat yang ke-27. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Dan ingatlah pada hari di mana orang yang zalim itu ya'addu. Apa makna ya'addu? Menggigit, mengkekoh. Bahasa Kelantan kata sebut kekoh. Kekoh makna gigit. Apa yang mereka gigit? Ala yadahi, kedua tangannya. Dia bila nak marah dah ni bubuh dua tapak tangan ni budak mulanya. Nak marah ni. Bubuh dua tapak tangan, tapi jangan kekoh kuat-kuat nanti putus pula tangan jari tu. Ayat ni nak menggambarkan rasa kesal yang amat sangat, menyesal. Orang-orang yang zalim menyesal sehingga mereka menggigit kedua tangan mereka, lalu mereka berkata, ya laitani takhaztu, anakah baiknya kalau aku mengambil suatu jalan bersama Rasul. Kalaulah aku ikut dakwah Rasulullah ini, ataupun aku ikut bersama orang-orang yang beriman, alangkah baiknya. Lalu dia menyatakan sebab dia jadi sesat dan tak ikut Islam ni, ya wailata, alangkah celakanya, alangkah baiknya kalaulah aku tidak menjadikan si fulan itu, sianu itu khalilan sebagai teman rapat. Nanti punca sesat sebab ada kawan dia. Nanti kalau para jemaah yang ada kitab tafsir boleh rujuk, dia ada kisah di sebalik itu. Saya tak sempat nak rujuk. Ada kisah seorang lelaki yang dia peringkat awalnya memang dia niat nak masuk Islam, tapi sebab dihasut, diperdaya oleh kawan dia, tak jadi. Akhirnya dia menyesal di akhirat. Lalu dia mengatakan, menyesalnya aku menjadikan dia tu sebagai khalilah, sebagai teman baik aku, kerana dialah
laqad adallani 'anil dzikri, dia telah menyesatkan aku daripada Al-Quran. Setelah Quran itu datang kepada aku. Az-zikri ini merujuk kepada Al-Quran. Kalau tengok dalam tafsir, laqad adallani hadza as-sadiq al-kafir 'anil Quran. Kawan aku yang kafir ini telah menyesatkan aku daripada Quran sehingga aku tak jadi nak ikut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya salah satu punca adanya golongan yang mukadzib, mendustakan Quran kerana di apa tadi? Diperdaya atau dipermainkan oleh kawan baik dia. Jadi kita hidup di dunia kena bijak dalam memilih kawan. Jangan pula kita berkawan di dunia tetapi tiba-tiba kawan kita tu menjadi musuh kita di akhirat, maka masing-masing menyesal dan masing-masing melaknat satu sama lain. Di akhirat nanti habislah kutuk mengutuk, caci mencaci. Dia kata kamulah puncanya. Kamu yang menyebabkan aku jadi begini. Kawan dia kata itu salah kamu. Kenapa pula kamu ikut aku? Nanti kita boleh tengok dalam surah Sabah tu, perbalahan antara lillah allazina istakbaru dengan allazina istud'ifu. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, kemana kita nak pergi? Kita ada masa 10 minit lagi. Allahu Akbar. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi sebab orang kafir akan menyesal di akhirat nanti. Malam tadi, semalam saya dah hantar dalam grup kita tazkirah ataupun sedikit intro tentang tajuk apa dia, penyesalan yang tidak terperi. Kalau para jemaah yang apa dia guna komputer sekarang ni, boleh tengok dalam telefon tu, saya dah highlightkan semalam, iaitu penyesalan yang ditanggung oleh orang-orang yang tidak beriman dengan Quran amat besar sekali penyesalannya. Sebab itu hari kiamat juga dinamakan sebagai Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Khususnya bagi orang-orang yang kufur dan engkar. Suatu gambaran penyesalan yang tak boleh kita nak gambarkan. Sebab menyesal yang dia tak boleh nak undur balik. Penyesalan yang dia tak boleh nak berpatah kembali ke dunia. Antaranya yang biasa kita baca dalam surah Yasin. Orang-orang yang mendustakan Rasul. Lalu Allah Ta'ala beritahu, ya hasratan alal ibad. Ya hasratan, wahai menyesalnya. Wahai alangkah besarnya penyesalan yang ditanggung oleh hamba-hambaku, kata Allah. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang kepada mereka seorang rasul yang berdakwah, melainkan rasul itu mereka persendakan. Nanti di akhirat mereka menyesal. Menyesal apa aku tak terima dakwah rasul. Kenapa aku tak dengar, kenapa aku tak ikut. Tapi masa tu menyesal tak memberi apa-apa faedah dah. Orang kata menyesal keluar air mata darah sekalipun tak boleh hasil gapo. Jadi rasa penyesalan tu dah dikira menjadi suatu azab yang tidak terperi. Kemudian dalam surah Az-Zumar, itu surah Yasin, surah Az-Zumar, kita ambil sikit-sikit sebab masa kita terhad ni. Iaitu pada muka surat 464. 464. Bermula ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah bersikap melampau ke atas dirinya, banyak sangat buat dosa, banyak sangat buat salah, maka Allah Ta'ala mengingatkan untuk diberitahu kepada mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu rasa putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Baik, minta tutup tutup kamera dulu. Apa tu Makcik Kuih minta tolong tutup kamera. Wahai hamba-hambaku yang melampau pada dirinya, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana Allah Ta'ala mengampunkan dosa semuanya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu. Maksud kembali ni insaflah. Insaflah, sedarlah, bawalah hati kamu untuk dekat kepada Allah. Wa aslimu lahu, tunduklah kepadanya sebelum datang kepada kamu azab yang mana kamu tidak akan diberi pertolongan. Bila dah mari azab, habislah, tak ada siapa boleh tolong.
Kemudian Allah Ta'ala pesan, wattabi'u, ikutlah. Ini kena ikut. Jangan degil, kena ikut. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutlah apa yang terbaik yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Maksudnya ikutlah ajaran Quran ini. Sebab Quran ini adalah ahsan, apa yang terbaik. Sebelum datang kepada kamu azab secara tiba-tiba. Bila dah datang azab, tak boleh apa adalah. Padahal kamu tidak sedar bila azab itu berlaku. Nanti kalau azab itu dah tiba, bahawa seseorang tu akan berkata, ya hasrata, menyesalnya. Itu menyesal. Kita nak kaitkan dengan kalimah hasrah, penyesalan tadi. Orang yang leka, yang lalai ni akan berkata, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Alangkah menyesalnya aku kerana aku cuai untuk aku dekat dengan Allah, untuk aku ikut perintah Allah. Dan dia mengaku bahawa dia termasuk orang yang sakhirin, yakni mustahziin, yang mempersendakan ajaran agama Allah. Itu penyesalan. Satu lagi dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam, selepas Allah Ta'ala beritahu kisah Nabi Isa dan golongan ahlul kitab yang kufur, khususnya di kalangan orang-orang Yahudi, orang Yahudi yang memusuhi Nabi Isa. Mereka tak mahu menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka di hari kiamat nanti mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal. Dan Allah Ta'ala beritahu, wa anzirhum, muka surat 308, lupa nak beritahu, muka surat 308. Wa anzirhum, ayat 39, muka surat 308. Wa anzirhum, dan berilah inzar, peringatan kepada mereka, mereka yang ingkar tu, yaumal hasrah, hari penyesalan. Khususnya bagi orang yang bersifat mukadzibin. Kita nak refer balik pada ayat dalam surah Al-Haqqah tadi, wa innahu lahasratun. Quran ini menjadi penyesalan bagi orang yang mendustakan. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, ingatkan kepada mereka dengan yaumal hasrah, hari penyesalan, idh qudiyal amru, ketika selesainya semua urusan. Maksudnya semua manusia sudah dihisap, amalan mereka sudah ditimbang, mereka hanya menunggu masa untuk sama ada ke syurga atau ke neraka. Dah selesai semua urusan. Cuma tinggal lagi nak terima hukuman. Dahulu mereka semasa di dunia, wahum fi ghaflah, lalai, leka, tak peduli, tak cara langsung. Kalau sembahyang pun begitu-begitu je. Tak ambil berat. Aku ni sembahyang ni betul ke cara ni? Aku faham ke bacaan ke macam mana? Kualiti solat aku ni macam mana? Cukup sempurna ke tidak? Allah tak fikir benda tu. Kita ni selama ni kita buat ibadat, kita solat contohnya, ada kita kena terfikir kesempurnaan ibadat solat kita. Adakah Allah Ta'ala terima? Adakah amalan-amalan yang lain sudah sempurna, sudah itu? Itu yang penting untuk kita muhasabah, untuk kita fikirkan kembali. Kalau kita lalai, kita leka, nanti kita akan tersedar di hari kiamat, barulah kita mikir, oh menyesalnya aku, kenapa sekarang ni baru aku nak sedar? Tapi ayat dalam surah Maryam ini khusus bagi orang-orang kafir yang mereka tu wahum la yu'minu, tidak beriman. Tapi secara umumnya, sama ada orang beriman, orang kafir, semuanya akan menyesal. Saya lupa mata hadis tu. Semua akan menyesal. Setiap orang yang mati dia akan menyesal. Orang kafir menyesal sebab dia tidak beriman. Orang Islam pun menyesal kerana mereka tidak tingkatkan lagi keimanan mereka, ketakwaan mereka, ilmu mereka. Orang-orang yang dah beramal pun menyesal kerana mereka tidak menambahkan lagi amal mereka. Masing-masing ada rasa penyesalan mengikut kadar amalan dan iman masing-masing. Mana selagi kita ada kemampuan, kita akan berusaha sungguh-sungguh untuk kita perbaiki, dari sudut kita tambah ilmu kita. Semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan. Allah Ta'ala beri kekuatan pada iman kita. Tidak ada satu perkara yang Allah Ta'ala minta kita tambah, kecuali tambah iman, tambah ilmu. Tidak berlaku soal kita minta tambah dalam bab rezeki. Rezeki harta benda, Allah Ta'ala suruh kita minta berkat. Nabi ajar supaya kita berdoa, rezeki ni dapat berkat. Tapi dalam bab ilmu, dalam bab iman, minta supaya diberi tambah. Antaranya dalam ayat surah Taha. Fata'ala Allahul Malikul Haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Maha tinggi Allah yang mana dialah Al-Malikul Haq, raja yang sebenarnya, yang benar-benar berkuasa. Janganlah engkau ya Muhammad tergopoh gapah untuk membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan oleh Jibril.
ayat ni teguran kepada Nabi, sebab Nabi bila dengar Jibril sampaikan Quran, Nabi pun cepat-cepat baca sebab takut terlupa. Maka Allah Ta'ala ingatkan, wala ta'jal bil Quran, jangan kamu tergopoh gapah, terburu-buru untuk membaca Quran, min qabli an yuqda ilaika wahyu, sebelum selesai diwahyukan. Mana sebelum selesai Jibril membacakan, kena tunggu Jibril baca habis dulu. Lepas tu Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad ni berdoa dengan doa yang berbunyi, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkan kepadaku ilmu. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata tak ada suatu perintah daripada Allah yang minta Nabi yang suruh Nabi minta tambah kecuali minta tambah ilmu. Minta tambah ilmu. Adapun iman, kalau kita usaha untuk menambahkannya, maka bertambahlah iman kita. Sebab sifat iman tu dia boleh bertambah berkurangan. Kita boleh rujuk contohnya dalam ayat yang keempat dalam surah Al-Fathu, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan ke atas hati orang yang beriman. Apabila Allah Ta'ala menurunkan as-sakinah, ketenangan itu menjadi sebab bertambahnya iman mereka. Di samping iman yang sedia ada. Iman tu dah ada dah, tapi iman tu lebih kuat lagi ataupun lebih hebat lagi. Kerana diberikan as-sakinah. Dan di antara perkara yang boleh menjadi sebab iman kita bertambah dan kita lebih sempurna keyakinan ialah dengan kita menuntut ilmu. Kita bersama dengan Al-Quran. Para jemaah yang dirahmati Allah, Quran ini adalah hakul yakin yang sebenar-benarnya. Dia adalah kalamullah yang hakul yakin yang sebenar-benarnya. Sebab tu bila kita sentiasa belajar Quran, walaupun mungkin dah bertahun-tahun, kita dah belajar Quran 10 tahun, 20 tahun, tetapi kita akan sentiasa mendapat ilmu-ilmu yang baru. Mungkin sebelum ni kita dah baca dah ayat ni, tapi tiba-tiba hari ni kita kata seolah-olah kita mendapat suatu ilmu yang baru. Allah Ta'ala bagi ilham, ada sesuatu yang kita boleh ambil di sebalik ayat tu. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi kepada kita ilmu melalui apabila kita semakin tadabbur, kita mencari apa di sebalik kalimah. Kenapa begini? Kenapa susunan begini? Kenapa kalimah ni dipilih? Kerana ia adalah hakul yakin, kebenaran yang sebenar-benarnya diyakini, yang sedikit pun tak bercanggah dengan wakil realiti kehidupan kita. Dan akhir sekali masa kita pun dah nak habis, 7.30 dah ni, iaitu perintah untuk bertasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Apabila sempurnanya sesuatu nikmat Allah kepada hamba-Nya, sama ada kepada kita secara umum ataupun kepada Nabi SAW, biasanya kesempurnaan nikmat itu disusuli dengan perintah untuk bertasbih. Contohnya, selepas berlaku peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, apabila Nabi SAW dan para sahabat berjaya masuk ke kota Mekah dan orang-orang kafir di Mekah dah tak boleh buat apa-apa dah. Lalu Nabi memberi pilihan, Nabi kata, hari ini aku maafkan kamu semua. Tak ada keinginan untuk aku menghukum, membalas kejahatan kamu selama ini. Maka dengan sebab itu, begitu ramai sekali penduduk Mekah menyatakan keislaman mereka. Lalu tunggulah ayat, Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datangnya pertolongan Allah dan juga kemenangan. Al-Fathu, pembukaan kemenangan, iaitu menangnya Nabi menawan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah secara berduyun-duyun, secara berkelompok-kelompok. Afwaja, faujun, jamak daripada faujun, mana satu kumpulan, satu grup masuk. Maka atas nikmat itu Allah Ta'ala pesan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Bila tu ayat ni, seorang sahabat saja yang faham. Ayat ni dia kata petanda bahawa ajal Nabi sudah tiba. Siapa sahabat tu? Semua sahabat-sahabat lain tak faham maksud di sebalik ayat tu. Mereka faham, bila dah berlaku peristiwa kemenangan pembukaan kota Mekah, maka Allah Ta'ala suruh Nabi bertasbih. Subhanallah, Alhamdulillah. Ada seorang sahabat, dia kata ayat ni menunjukkan bahawa Islam ni sudah sempurna, sebab Nabi dah diberi kemenangan, dan atas kemenangan tadi Nabi disuruh bertasbih. Maka dia kata ini petanda ajal Nabi sudah hampir tiba. Siapa sahabat tu? Siapa boleh jawab? Abu Huzaifah tu, Ustaz. Abu Huzaifah. Bukan. Ibnu Abdullah bin Abbas. Betul. Betul. Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas.
Jadi jawapannya Abdullah bin Abbas. Padahal ketika itu dia masih muda remaja, tetapi dia seorang yang diberi kepintaran dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi berdasarkan ayat itu juga perintah untuk bertasbih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, di akhir hayat Nabi lah, saya tak pasti sama ada setahun, 2 tahun sebelum Nabi wafat. Rasanya sekitar mungkin setahun, tak sampai setahun sebelum Nabi wafat. Setelah turun ayat ni okey, turun 8 Hijrah. Nabi wafat Rabiul Awal 11 Hijrah. Lebih kurang 2 tahun lah. Dalam tempoh 2 tahun setelah turun surah Idza Jaa Nasrullah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sentiasa mengulang dalam sujudnya, dalam rokoknya, doa yang berbunyi Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Salah satu doa yang Nabi baca dalam rokok, dalam sujud. Peringkat awalnya Nabi tak baca. Peringkat akhirnya, iaitu sekitar 2 tahun atau kurang lagi sebelum kewafatannya, dia baca Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma gfirli. Kata Aisyah, Nabi baca doa ni yata'awwalul Quran. Dia telah mentakwilkan, iaitu dia ambil daripada ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, lalu dijadikan doa, dibaca dalam rokok dan sujud, doa dalam bentuk sana puji Allah. Cara pujinya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu, ya Allah ampunilah aku. Itu sebagai penutup bagi surah Al-Haqqah. Dan ayat yang sama kalau kita buka dalam surah Al-Waqi'ah pun sama juga. Surah Waqi'ah pun sama juga. Fasabbih, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Wallahu a'lam. Saya buka untuk persoalan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam Cikgu Nur. Ya. Ada 2 soalan Ustaz ni. Ya, soalan silakan. Pertama, bolehkah kita tanding Quran? Musabaqah, tanding macam mana tu? Ada musabaqah lah. Antara bangsa ke bangsa ada ikut lah. Kampung ke. Ya. Maksudnya bacaan yang berlagu tu lah. Taranung ni berlagu dah. Taranung, ya. Lepas tu, nombor 2. Nabi buat ke tak? Sebagaimana setengah kalangan kita, bila lepas baca Quran, dia pun ambil Quran tu tak tapal, siung, tak dada, seluruh, sampai perut dah ada. Masa lagi, saga. Dia belajar taranung saja dah. Bukan untuk tanding. Dia tahulah, apa tu, erti-erti dia tahulah. Dah. Ya. Terjemahan tu. Lagu tu tak? Ya. Boleh tak? Baik, yang pertama tentang hukum terlibat dalam musabaqah tilawah. Ini bergantung kepada niat lah, niat seseorang tu lah. Cuma saya pernah baca pendapat seorang qari yang terkenal di dunia, itu almarhum Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Ini di antara qari yang saya sangat minat sungguh, sebab daripada kecil lagi kita dah biasa mendengar bacaan alunan tarannum suaranya. Ada pendapat dia sebut, dia kata adapun musabaqah pertandingan untuk maksudnya melagukan Quran, dia kata ghair mustahab, tak digalakkan. Dia tak kata tak boleh, tak digalakkan. Sebab nanti terpesong niat orang yang terlibat tu, mungkin niat sebab kalau masuk ni menang, dapat hadiah, dapat populariti, atas niat lah. Atas niat orang tu. Jadi dia sendiri tu adalah seorang qari yang masyhur, bahkan dia ada, kalau tuan-tuan buka dalam islamwi.com, type macam ni, type Syekh Abdul Basit, bacaan tilawah mujawwadah islamwi.com. Kita boleh pilih mana-mana surah yang kita hendaki bacaan berlagu dia. Tapi dia sendiri tak pernah terlibat dengan musabaqah Quran. Saya tak tahu qari-qari yang masyhur seperti Syekh Muhammad Siddiq Kemenshawi, Syekh Abdul Basit Abdul Samad, Mahmud Khalil Husari, ini qari-qari yang hebat di Mesir, semuanya dah meninggal rahmatullahi alaihim ajma'in. Semoga Allah Ta'ala rahmati mereka. Saya tak tahu mereka ni pernah terlibat dengan mana-mana musabaqah. Jadi perkara itu bergantung kepada niat masing-masing lah. Kalau seseorang tu dia rasa tak perlu untuk dia, maka tak perlulah. Kalau orang tu nak, itu atas niat dia. Baik. Tentang hukum cium Quran, qublah, cium. Sudah baca Quran, cium, letak ni. Ia dianggap sesuatu yang la da'i, tak perlu. Mungkin seseorang tu nak menggambarkan rasa sayang kasih dia.
dia bila kita buat sesuatu yang ada kaitan dengan agama, contoh dalam bab cium tadi, dia mesti ada sandaran. Kita buat ni kenapa? Secara fitrah begitu, fitrah manusia begitu. Bila kita sayang sesuatu, kita nak cium, betul. Saya tak nafikan. Apabila seorang lelaki badui bernama Al-Aqra' bin Habis ni, kita nak kaitkan dengan cium Quran tadi. Kita kucuk Quran. Kita ambil Quran, sudah baca, kita pun cium letak di dahi, dada macam ni. Al-Aqra' bin Habis, seorang Arab badui, orang kampung dah, dia datang ke Madinah. Dia tengok ada sahabat-sahabat yang mencium anak-anak mereka. Lalu dia tanya, atuqabbiluna sibyanakum? Kamu cium anak-anak kamu? Dia kata, aku ada 10 orang anak. Inna li asyratan minal walad. Ma qabbaltu wahidan minhum. Aku tak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Bila Nabi dengar jawapan Al-Aqra' bin Habis, Nabi kata, man la yarham la yurham. Nabi jawab, sesiapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Jadi, perbuatan cium itu dalam konteks kita dengan manusia, kita dengan anak-anak. Contohnya, sama juga kalau kita ada binatang peliharaan, kucing gitu. Kita sayang kucing kita, kadang-kadang kita mandikan, kita gosok, kita cium. Walaupun dia binatang. Sebab itu fitrah. Jadi, adakah perlu untuk Al-Quran kita berbuat begitu? Jawapannya, la da'i. Tak perlu. Tapi kalau nak buat pun, saya melihat bukanlah menjadi suatu kelaziman. Kalau sekali-sekala kita tengok, kita perasa nak cium, okey, tak apalah. Itu bukan sesuatu yang lazim. Maknanya tidaklah bermakna setiap kali selesai baca Quran, kita tutup Quran, kita letak di tempat yang sewajarnya, taklah perlu kita ambil, kemudian kita cium-cium, kucuk, tak perlu. Sebab kita melihat kepada kisah Umar Ibn Al-Khattab. Sebab kita bimbang, kalau cium Quran itu dijadikan satu kelaziman, dia timbul tanggapan lain. Umar Ibn Al-Khattab, ketika dia melakukan tawaf, tahu tawaf ni keliling Kaabah, keliling Kaabah 7 kali untuk haji dan umrah, tawaf. Jadi bila sampai dekat Hajarul Aswad, nak cium, dipanggil untuk kucup Hajarul Aswad. Lalu Umar pergi dekat tu, dia kata kepada batu Hajarul Aswad ni, Hajarul Aswad mana boleh bercakap, mana boleh dengar. Dia kata, ya Hajar, sesungguhnya aku tahu, innaka hajarmu hanyalah seketul batu, la tadurru wa la tanfa'. Kamu tak boleh memberi mudarat manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Itu kata Umar kepada Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni kita tahu seketul batu hitam yang terletak pada salah satu penjuru Kaabah, dekat pintu Kaabah. Umar kata, wahai batu, kalaulah bukan disebabkan aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kucup cium kamu, tak ingin pun aku nak kucup kamu. Tujuan dia kata, aku buat ni sebab aku nak ikut Rasulullah. Bukan dengan sebab kamu ni, Hajarul Aswad, sebab Rasulullah pernah cium kamu. Jadi kembali pada soalan Cik Guna tadi, adakah perlu kita cium Quran? Setakat yang saya tahu, tak ada mana-mana sebarang riwayat yang disebut oleh sahabat ataupun isteri-isteri Nabi yang mengatakan selepas Nabi baca Quran, Nabi ambil lembaran Quran untuk dicium. Tak ada. Jadi kalau kita nak buat, jangan jadikan ia sebagai suatu kelaziman sebab takut timbul salah faham. Sebagaimana Umar beritahu dalam konteks dia cium Hajarul Aswad. Dia buat bukan saja-saja nak buat, tapi kerana nak at-ta'assi bi Rasulillah, nak mencontohi Rasulullah. Baik. Tentang orang yang hanya belajar tarannum Quran tapi dia tak mengusaha, saya rasa ini satu kelompangan, satu kekurangan yang ketara. Sebab matlamat Quran diturunkan bukan setakat untuk dibaca. Betul baca Quran kita dapat pahala, bukan setakat untuk dibaca, tapi Quran untuk ditadabbur. Tujuan kita buat program tadabbur, kita nak faham sungguh-sungguh ayat tu. Sebagai memenuhi perintah Allah yang disebut dalam Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Itu dalam surah Sad. Quran ni sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad, kitab yang mubarakun, berkat, liyadabbaru ayatih, untuk mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Bukan setakat untuk baca, bukan setakat untuk dengar, tapi untuk tadabbur. Tapi kalau orang tu hanya fokus beri tempuan untuk tarannum, yalah, tarannum ni dia satu elemen yang menarik. Sebab lagu, manusia kan secara fitrah dia suka lagu. Kalau kita dengar bacaan tu secara mendata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, tak menarik. Tapi kalau baca bertarannum, Alhamdulillahi Rabbil
alamin. Mula dengan lagu Bayati dulu. Tapi dalam solat tak boleh baca macam tu. Kalau imam baca macam tu, paling-paling sudah sampai tak ada suara rabuk dah. Sebab lambat. Kalau baca tarannum tu lambat. Tak boleh nak baca macam tu dalam solat. Tapi yang pentingnya, tarannum tu bukan keutamaan. Kita nak belajar tarannum, nak menguasai boleh. Tapi jangan kita abaikan aspek yang lebih besar, iaitu Quran ni untuk kita fahami. Untuk kita renungi apa di sebalik ayat tu supaya menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jadi bagi orang yang fokus pada tarannum, kita kata tak ada masalah. Tapi jangan lupakan apa yang lebih utama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Cikgu Sufyan. Ustaz gini Ustaz. Apa ni? Orang kafir ni dia menyesal sebab dia tak beriman. Dah. Betul. Biasanya orang Islam ni akan menyesal sebab iman dia kurang dan sebagainya. Amalan dia kurang. Kurang. Jadi nak rayaknya dalam syurga orang Islam ni, orang mukmin masuk syurga dia menyesal juga ke sebab syurga dia rendah pandai orang lain. Wallahu a'lam Ustaz. Ya, betul. Betul. Dia ada juga rasa begitu. Walaupun yalah macam kita kata kita sesama kita, kalau di dunia ginilah perbandingan kita di dunia, kita terlepas peluang untuk mungkin kenaikan pangkat atas sebab prestasi kerja kita tidaklah sebaik kawan kita yang lain. Mungkin ada tugasan yang bos kita bagi tapi kita tak dapat selesaikan dengan baik tugasan tu, so kita dapat markah prestasinya rendah dan menyebabkan lambat kenaikan pangkat. Kita bekerja tempat yang sama. Jadi kenaikan pangkat menyebabkan gaji kawan kita tu lebih tinggi, gaji kita pun rasa menyesal. Sama juga, nikmat yang kita perolehi di akhirat adalah ditentukan oleh amalan kita di dunia. Amalan yang kita lakukan menyebabkan ahli syurga tu berbeza-beza darjat dan nikmatnya. Orang-orang yang lebih dari sudut dia ni masuk dalam medan jihad. Maka Allah Ta'ala bagi untuk dia dalam hadis sebut, Allah Ta'ala sediakan lil mujahidin, orang yang berjihad itu dalam syurga dia mendapat 100 darjah, 100 darjah. Sedangkan orang yang tidak mujahidin tak adalah darjah tu. Kemudian orang yang lebih amalan sedekahnya sekian pula dia punya kelebihannya. Kemudian orang yang ada kelebihan ilmu kerana dia bersungguh-sungguh belajar, maka dia mendapat darjat. Itu yang Allah Ta'ala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat tinggi darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. Orang-orang beriman yang berilmu. Orang-orang beriman yang berilmu, Allah Ta'ala angkat darjat dia. Tapi kalau orang tu ada iman saja, tapi ilmu dia tak banyak, darjat dia tak tinggi lah. Maka akan timbul rasa ruginya. Walaupun sama-sama dalam syurga. Tapi tidaklah sebesar penyesalan orang-orang kafir yang tak dapat masuk syurga. Cuma itulah, cuba rasa rugi kerana tidak dapat lebih lagi. Tapi sebenarnya nikmat syurga ni sangat hebat. Sebab kalau kita baca dalam hadis berkenaan dengan nikmat syurga, para jemaah boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin. Di akhir kitab tu Imam Nawawi sebut tentang apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang bertakwa balasan nikmat syurga. Iaitu hadis yang Nabi kata, aku mengetahui lelaki yang paling akhir sekali keluar neraka, yang paling akhir sekali masuk ke syurga. Aku mengetahui tentang rajul, seorang lelaki yang akhir ar-rajul khurujan minan nar, lelaki yang terakhir sekali keluar daripada neraka dan dialah yang terakhir sekali masuk syurga. Lalu bila Allah Ta'ala suruh masuk ke syurga, dia kata, ya Tuhan, macam mana nak masuk syurga, dah penuh dah. Nak syurga dah penuh sebab dia orang akhir sekali. Allah Ta'ala kata, masuklah dan untuk kamu mendapat apa yang dalamnya berganda-ganda. Tu orang yang paling akhir. Kalau orang lain yang lebih awal lagi yang dapat kedudukan lebih tinggi, tak tahu nak ceritalah. Macam mana banyaknya nikmat dalam syurga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, ada masa lagi? Ya, silakan. Boleh sikit lagi. Kita dah dekat 7.50. Satu ayat surah Az-Zariyat ayat 55 kan? A'udzu minasyaitonir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi saya pernah teringat dengan ceramah aku, baca dalam tulisan. Jadi dia kata peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Okay, jadi beri satu syiri, maknanya
peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Maknanya kalau kita manusia ni, kalau mari peringatan tidak memberi berkah, maknanya dikatakan pada waktu tu iman kita ada masalah. Jadi kita kena cek balik lah. Minta komen Ustaz. Terima kasih. Ayat tu dari surah Az-Zariyat, betul lah. Dan sebelum ayat tu Allah Ta'ala beritahu tentang persoalan ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak selepas tu. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lepas tu baru sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Ini peringatan dalam bentuk yang lebih bersifat khusus. Kalau kita nak kata adakah disebabkan orang yang tak terkesan dengan peringatan sebab ada masalah pada hatinya, betul. Ada masalah pada imannya, betul. Maka di sini tinggal lagi peluang dia kena berfikir. Kenapa dia tak terkesan dengan peringatan daripada Quran? Ini yang kita takuti kita sendirilah. Kadang-kadang kita baca dah, kita tahu dah, tapi kita nak berubah untuk lebih sungguh-sungguh. Apa masalahnya? Di sini kita kena banyak berdoa lah. Saya fikir kena banyak berdoa. Betul. Kalau peringatan tu dia hanya sekadar kita dengar tapi tidak kuat berbekas pada jiwa kita, ada sesuatu yang bermasalah dalam hati kita. Kita bimbang takut jatuh kepada kedudukan orang yang keras hatinya. Itu disebut dalam surah Al-Hajj. Apabila Allah Ta'ala beritahu Nabi-Nabi dan Rasul ni setiap kali dia berkeinginan untuk buat kebaikan, alqas syaitanu fi umniyati, syaitan datang mengganggu untuk mencampakkan keraguan. Lalu Allah Ta'ala bantu Nabi tu, fayansakhullahu ma yulqis syaitan thumma yuhkimullahu ayatih. Allah Ta'ala padamkan apa yang syaitan campakkan, lalu Allah Ta'ala menetapkan hukum ataupun ketentuan yang dia kehendaki untuk Nabi-Nya. Itu tak apalah, untuk Nabi dan Rasul Allah Ta'ala bantu. Tapi untuk kita, kalau kita sendiri yang tidak fikir dan tidak usaha, macam mana kita nak bersihkan jiwa kita, hati kita? Sebab kadar bersih atau tidak jiwa itulah yang memberi ruang yang lebih besar untuk tazkirah, peringatan daripada Quran itu masuk dan duduk di situ ataupun duduk berlabuh dalam hati kita. Itu secara khusus ya, peringatan tu secara khusus. Ataupun secara umum betul, Quran juga memberi peringatan kepada manusia. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, ada di antara manusia yang asalnya dia tidak beriman, orang yang kafir, tapi hati dia tiba-tiba terbuka dengan petunjuk daripada Al-Quran. Tinggal lagi dia nak berubah atau tidak nak berubah. Dua tu ya tinggal lagi. Kalau dia berubah, maka dia menjadi lebih baik. Baik, saya sempat rujuk di sini dalam tafsir Ibn Katsir. Dia kata, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ay innama tantafi'u biha al-qulub al-mu'minah. Itu kata Ibn Katsir. Yang memberi manfaat kepada manusia oleh tazkirah, peringatan tadi adalah al-qulub al-mu'minah, hati-hati yang beriman. Betul lah. Itu secara khusus. Kalau hati itu tak beriman, maka dia tak akan terkesan dengan peringatan yang disampaikan. Maka dia kena fikir macam mana dia nak ubah. Itu dia kena kembali kepada Allah dengan bertaubat. Itulah cara kita nak baik hati. Kalau kita masuk dalam ilmu tasawuf, kebanyakan ulama tasawuf, dia kalau dalam bab pertama dia susun adalah kitabut taubah. Bab menyatakan taubat. Keperluan untuk bertaubat. Kalau dalam Riyadhus Salihin, Imam Nawawi letak tajuk ikhlas dulu nombor satu. Yang kedua barulah taubat. Ikhlas itu letaknya dalam hati. Nak uji kejujuran hati kita. Kita buat amalan itu kerana Allah atau tidak. Yang kedua taubat supaya hati kita bersih. Bila ada ikhlas, ada taubat, hati bersih, segala peringatan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita, insya-Allah dia boleh melekat dengan baik pada jiwa kita. Kalau tidak kan, tak melekat. Dia tak melekat. Dia mari sebentar dengar, esok jadi gitu pula. Berapa ramai di antara kita yang pergi ke masjid kalau hari Jumaat lah. Lah ni mungkin sebab timbul isu macam ni, pandemik COVID-19 tak boleh pergi masjid. Kita pergi masjid dengar khutbah Jumaat. Setiap minggu khatib akan beri pesanan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, bertakwalah kepada Allah. Tapi sejauh mana kita yang mendengar pesanan bertakwa itu benar-benar faham dan boleh
kita realisasikan dalam kehidupan kita konsep takwa dalam hidup tu. Berapa ramai yang dengar tapi tak ada gambar satu. Sebab puncanya tak faham. Situ. Peringatan tu dia hanya memberi kesan bila ada faham. Nak faham tu kita kena belajar. Antaranya dengan kena tafakuh. Selain daripada ta'allum, kena tafakuh dan kena tadabbur. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. InsyaAllah kita sambung esok pula lah dengan surah yang berikutnya, surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij pun lagi menarik sebab dia fokus kepada cerita hari kiamat. Surah Al-Ma'arij. InsyaAllah kita jumpa esok lah. Terima kasih kepada semua yang bersama pada hari ini. Semoga memberi manfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Afwan. Terima kasih Ustaz. Syukran jazakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam, Bemak. Terima kasih.